نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita membicarakan satu topik yang bagi saya merupakan topik yang sangat-sangat penting dalam kehidupan insan, iaitulah kita tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jal dengan membaca juzuk amma daripada tafsir Hamka yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara, yang mana bagi saya lah tadabbur ayat Al-Quran ini merupakan salah satu daripada perkara yang mesti dilakukan oleh kita. Paling tidak pun biarlah seminggu sekali ataupun seminggu dua kali, itu pun paling kurang lah kalau boleh setiap hari kita kena tadabbur ayat-ayat Allah ni, yang mana ia merupakan kalau saya boleh katakan ia merupakan surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, yang mana surat cinta ini mengandungi pelbagai panduan-panduan yang kita boleh jadikan sebagai sumber kepada ilmu. Sumber ilmu kita, kerana ada benda dalam agama ni yang kadang-kadang kita tak tahu, maka kita ambil ilmu tu daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber kepada keimanan. Kerana dalam Al-Quran bercerita bukan hanya berkaitan dengan hukum hakam semata-mata, ia berkaitan dengan akidah, ia berkaitan dengan akhirat, ia berkaitan dengan syurga, ia berkaitan dengan neraka, ia berkaitan dengan cerita-cerita yang mana apabila kita membacanya, maka timbul keinsafan dalam diri. Maka timbul dalam diri kita semangat untuk memperbaiki diri dan menjadikan diri berada di dalam perjuangan agama. Menjadikan diri berada dalam perjuangan orang-orang yang pernah berjasa di dalam agama. Dan di dalam Al-Quran juga mengandungi ayat-ayat yang memujuk orang-orang beriman supaya sabar dan kekal berada di atas hidayah, pegang kepada tali Allah Azza wa Jalla tidak lepas. Kerana di akhir zaman ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita berpegang dengan tali Allah, melainkan kita akan berhadapan dengan cabaran, melainkan kita akan berhadapan dengan kesusahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang banyak apabila kita tadabbur ayat-ayat Allah, apabila kita cuba memahami dan meneliti firman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hari ini masih lagi berada di dalam surah ataupun tafsir kepada surah Al-A'la. Yang mana tafsir surah Al-A'la ini kita pada kuliah yang lepas kita berhenti pada ayat yang kelima, yang mana pada hari ini, kuliah hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-13. Yang ni yang disebutkan ataupun yang dirangkumkan oleh Buya Hamka di dalam tafsir dia. So kita nak tengok ayat ni, kita nak tadabbur. Kita nak tengok ayat ni, kita nak ambil faedah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Dia kata Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan membacakan, kami akan jadikan kamu boleh membaca, maka kamu tidak lupa. Kita nak tadabbur ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata, kami akan menjadikan kamu boleh membaca wahai Muhammad. Baik. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah daripada arahan untuk tasbih pada nama Allah. Dengan kita telah memahami makna tasbih, dengan kita telah memahami makna mengagungkan dan menyucikan zat Allah, menyucikan sifat Allah, menyucikan segala perbuatan Allah, maka Allah Ta'ala beritahu pula pada kita kenapa kita perlu bertasbih kepada Allah, kerana Allah Ta'ala inilah yang menciptakan, Allah Ta'ala inilah yang memberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-gala apa dalam dunia ni, maka kita kena bertasbih. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam ayat ni, kami yang akan menjadikan kamu wahai Muhammad boleh membaca. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, susunan ayat ni ataupun kita kata munasabah bainal ayat, kemunasabahan ataupun kita kata susunan ayat Quran ni ataupun susunan rangkap demi rangkap ni sangat cantik. Pertama, Allah Ta'ala suruh tasbih, suruh percaya dalam jiwa sambil mengucapkan perkataan tasbih, sambil percaya dalam jiwa, mampatkan dalam jiwa, letak dalam jiwa Allah Ta'ala ni maha suci. Sebab apa kita kena percaya yang tu? Kerana yang menciptakan Allah, yang menentukan itu Allah, yang menumbuhkan tumbuhan itu Allah. Supaya kamu kena ingat, kamu adalah hamba Allah. Kemudian manusia ni tuan-tuan, secara fitrahnya, secara tabi'inya, fitrah manusia apabila berada dalam dunia ni, tak kiralah di mana pun dia berada, ya, dia akan rasa dalam jiwa dia tu keberadaan Tuhan, kewujudan Tuhan. Tuhan tu ada. Tak kiralah dia duduk dalam hutan ke, dia duduk kat bandar ke, dia duduk jauh pada orang ke, dia duduk dekat dengan orang ke, perasaan, rasa Tuhan tu wujud ada dalam jiwa. Maka sebab itu majoriti manusia dalam dunia ni beragama, menyembah Tuhan. Cuma betul dengan tidak aja. Maka sebab itu Allah Ta'ala memberikan satu isyarat di dalam ayat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, sebab ada yang bagi salam saya kena jawab. Baik. Maka kita sambung balik. Manusia majoriti dalam dunia ni rasa kewujudan Tuhan, tahu tentang kewujudan Tuhan. Dan Allah dalam ayat ni nak memberikan satu isyarat pada kita. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan jadikan kamu wahai Muhammad boleh membaca. Baca apa? Baca Al-Quran. Kenapa yang ni? Kenapa Allah Ta'ala kata kami jadikan kamu boleh membaca wahai Muhammad? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Nabi ni buta huruf. Maka sebab itu ketika mana peristiwa di Gua Hira, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Al-Bukhari, ada satu riwayat Aisyah bercerita
berkenaan dengan peristiwa wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Waalaikumsalam. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala fayakhlu fi ghari Hira fayatahannasu fihi. Aisyah kata, perkara pertama yang dimulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu itu ialah mimpi yang baik di dalam tidur. Allah sebelum turunkan wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi dekat Nabi Muhammad ini mimpi dulu. Mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mana-mana mimpi pada ketika itu, melainkan mimpi itu datang seperti cahaya pagi, cahaya subuh. Cerah, jelas nampak dalam mimpi. Mimpi yang baik Nabi nampak. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi mimpi-mimpi yang elok. Mimpi yang bawa berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan jiwa Nabi sebelum nak menerima satu tugas, sebelum nak menerima satu tanggungjawab yang sangat besar, iaitulah kenabian. Setelah menerima mimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Aisyah, dijadikan oleh Allah Azza wa Jal suka menyendiri. Suka menyendiri. Manakala bersendiriannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan di tempat yang biasa Nabi duduk. Nabi bersendiri di Gua Hira. Satu kawasan yang tinggi. Siapa yang pernah pergi Mekah, dia akan dibawa untuk melihat. Kalau ada kesempatan lah, dia akan dibawa untuk melihat Gua Hira yang tinggi. Saya pernah panjat sekali. Memang letih, tuan-tuan. Ya. Daripada situ boleh nampak Kaabah lah. Tapi sekarang tak nampak Kaabah, nampak jam lah, menara jam. Fayatahannasu fihi, kata Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat di sana. Ibadat dengan agama apa? Kerana pada masa tu Nabi kan belum terima wahyu. Ibadat dengan sakibaki ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kemudian Aisyah kata, hatta ja'ahul haq faja'ahul malak. Ya, sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat. Malaikat datang, yakni Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni ulama berbeza pendapat. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bentuk apa? Ulama beza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok Jibril pada malam tu, Jibril dalam bentuk asal dia, tapi tak penuh. Jibril hanya tunjuk sebahagian daripada bentuk asal dia. Ni sebahagian ulama sebut. Manakala sebahagian ulama yang lain kata tak, Jibril datang pada waktu ni bentuk dia bentuk lelaki macam manusia. Apapun keadaan tak jadi masalah, tapi Jibril datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata iqra, baca. Faqultu ma ana biqari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila disuruh baca, Nabi kata ma ana biqari, aku tidak boleh membaca, aku bukan seorang pembaca. Yang ni pun ulama bahas juga ni. Tuan-tuan buka dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Ulama dok bahas macam mana Jibril boleh suruh Nabi baca apa yang Nabi nak baca. Di sana ada satu riwayat yang dhaif daripada Ibnu Ishaq yang mengatakan bahawasanya Jibril datang membawa lembaran. Memang ada lembaran. Ada juga yang kata tak,
Maksud baca ni bukan hanya sekadar baca daripada lembaran, tapi maksud ikut. Jibril suruh ikut. Nabi SAW ingat, Nabi disuruh membaca daripada sesuatu. Maka Nabi SAW kata, ma ana biqari'. Aku bukan seorang pembaca. Sebab Nabi SAW memang tak boleh baca. Bahkan bila Nabi SAW tak boleh baca ni, ia merupakan satu mukjizat. Ia merupakan satu keajaiban daripada Allah Azza wa Jal yang menjadikan Nabi ni buta huruf. Tiba-tiba Nabi boleh bawa satu kitab yang kesusastraannya itu sangat hebat. Kerana Nabi ni waktu diturunkan wahyu kepada dia, orang Arab pada masa tu sangat obses dengan kesusastraan, dengan syair. Maka sebab itu bila Quran turun, orang-orang Quraisy ni jadi macam terkejut. Macam mana Muhammad ni boleh tahu? Boleh pula reka, sebenarnya bukan Muhammad reka, ini daripada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan perkara yang mengajaibkan kita. Ini juga merupakan bukti yang memang Quran tu daripada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni buta huruf. Nak kata dia cedok agama daripada kitab Yahudi pun dia tak reti baca. Nak kata dia cedok daripada kitab orang kata apa? Nasrani pun dia tak reti baca. Jadi macam mana dia nak cedok? Dan tidak ada pertemuan pun yang diketahui Nabi SAW pergi belajar dengan mana-mana pendeta atau padri, melainkan satu riwayat yang Nabi SAW jumpa dengan Bahira ataupun Buhaira. Itu pun riwayat tu pun masih diperselisihkan oleh ulama-ulama sejarah. Ada yang menolaknya, ada yang kata kisah jumpa tu tak sahih, seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ni. Tapi kalau kisah itu diterima sekalipun, tidak ada bukti yang menunjukkan Nabi SAW berjumpa dengan Bahira selepas daripada itu lagi. Itulah kali pertama dan itulah kali terakhir. Tidak ada bukti yang Nabi SAW bertemu dengan mana-mana pendeta ataupun padri, belajar daripada mereka agama yang datang daripada ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Maka sebab itu, Maharaja Rom yang bernama Herakl bertanya kepada Abu Sufyan ketika mana Herakl menerima surat dakwah daripada Nabi SAW yang mengajak Nabi SAW, yang mengajak Herakl, yang mana Nabi SAW mengajak Herakl untuk masuk ke dalam Islam. Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, ada tak keturunan dia ni yang pernah jadi raja sebelum ni? Ada tak mana-mana keturunan dia yang pernah bawa ajaran yang sama? Abu Sufyan kata tak ada. Apa kata Herakl? Kalau kau jawab ada, mungkin sebelum ni pak dia jadi raja, mungkin dia nak balik kerajaan dia tu, maka dia bawa ajaran ni supaya orang ikut dia, angkat dia jadi raja balik. Tapi kau kata tak ada. Mungkin kalau kau kata ada untuk jawab untuk soalan aku tadi yang aku tanya tadi, ada tak sebelum daripada ini mana-mana keturunan dia bawa ajaran yang sama seperti mana yang dia bawa? Kalau kau jawab ya, mungkin dia ni terikut dengan ajaran nenek moyang dia. Tapi kau jawab tidak ada, dialah orang yang pertama yang bawa. Setelah agama itu dirosakkan oleh seorang pemuda yang bernama Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai, tuan-tuan? Amr bin Luhai ialah seorang Arab yang duduk di tanah Arab, yang duduk di Mekah, yang mana apabila dia pergi ke Syam, dia melihat orang-orang Syam menyembah berhala, lalu dia ambil berhala tu, dia bawa balik ke Mekah, dan pada ketika itulah ajaran syirik bermula di Mekah, yang mana pada waktu sebelum itu orang-orang Mekah ini mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Syirik tak dikenali di Mekah pada ketika sebelum itu. Sehinggalah Amr bin Luhai ni pergi ke Syam, dia tengok orang duk sembah berhala, dia kata bagus juga sembah berhala ni, cantik, dia bawa balik. Dia bawa balik berhala tu ke Mekah, dan bermulalah ajaran syirik dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Atau kama qala, aku pernah melihat Amr bin Luhai
uh, mimpi Nabi SAW. Nabi melihat dalam mimpi itu Amr bin Luhai ni dia tarik isi perut di dalam neraka. Dia tarik isi perut dia dalam neraka. Keluarkan isi perut, tarik dalam neraka. Okey? Kerana apa? Kerana dia yang memulakan syirik, sedangkan sebelum tu orang berada di atas ajaran tauhid. Baik. Maka ini merupakan satu kemukjizatan, mukjizat. Seorang yang buta huruf, tidak ada rekod. Belajar dengan mana-mana orang, tak ada rekod pun. Belajar dengan mana-mana orang sebelum ni, tiba-tiba bawa satu kitab yang begitu ajaib, bawa satu ajaran yang begitu sempurna dan lengkap, dan dia tak claim pun hak cipta Quran ni untuk diri dia. Dia tak kata saya cipta. Tuan-tuan, kalau kita berjaya mencipta sesuatu yang hebat, kalaulah kita ni cipta lagu lah kata, lagu tu sedap, jadi lagu hit lah, viral lah lagu tu, juta-juta bilion orang dengar, takkan kita tak claim kalau kita buat sendiri? Sebenarnya tuan-tuan, lagu tu saya yang cipta, contohnya kan. Lagu Rasa Sayang, Sayang Hey pun berebut Malaysia dengan Indonesia. Indonesia kata dia punya, Malaysia kata tak, kami punya. Duk berebut lah adik-beradik ni, Malaysia dengan Indonesia macam adik-beradik kan, duk berebut kan. Jadi lagu Rasa Sayang, Sayang Hey pun kita duk berebut. Bayangkan tuan-tuan, Quran yang begitu hebat, yang tidak ada langsung percanggahan di antara ayat-ayatnya, yang begitu hebat kesusastraannya, kalau betul Nabi SAW yang cipta, tentulah Nabi akan claim nama dia. Sebenarnya tuan-tuan, saya yang karang sendiri, tapi Nabi kata tak, bukan saya. Allah yang menurunkan Al-Quran, menunjukkan memang Quran tu bukan daripada Nabi SAW. Nabi hanya menyampaikan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi SAW kata ma'ana biqari, aku tak boleh baca, maka Jibril peluk Nabi sehingga Nabi penat, sukar untuk bernafas. Dan cerita tu tuan-tuan pun tahulah, dilepaskan, kemudian disuruh iqra, baca lagi. Kemudian Nabi kata faqultu ma'ana biqari, aku bukanlah seorang yang membaca. Dia peluk lagi sehingga Nabi SAW penat. Kemudian dia lepaskan lagi, dia kata iqra, baca lagi. Nabi kata ma'ana biqari, aku bukanlah seorang yang pembaca. Maka dia ambil aku dan dia peluk aku kuat-kuat sehingga aku kepenatan dan dilepaskan aku. Lalu dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini merupakan surah yang pertama. Ini merupakan surah yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ayat ni nak bagi tahu kat kita apa dia? Wahyu ni mesti datang daripada Allah. Jadi dalam fitrah manusia, kita kembali pada apa yang saya sebut tadi. Allah suruh kita tasbih kat dia. Kenapa kena tasbih pada Allah? Kerana Allah ni mencipta. Kerana Allah Ta'ala ni berkuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat dan kemudahan kepada makhluk setelah dia cipta. Semua yang datang dalam dunia ni adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah untuk kegunaan kita. Lalu kita sebagai manusia, dalam diri ni memang ada perasaan tentang kewujudan Tuhan. Tuhan tu wujud. Bila tahu Tuhan tu wujud, dia akan datang soalan kedua. Macam mana kita nak menghampirkan diri pada Tuhan ni? Maka datanglah ayat ni, sanuqri'uka fala tansa. Ya? Kami jadikan kamu, wahai Muhammad, boleh membaca lalu kamu tidak lupa ayat Quran. Nak beritahu apa? Yang pertama, mukjizat. Nabi tak boleh membaca, Allah Ta'ala jadikan Nabi boleh membaca. Fala tansa, lalu kamu tidak lupa. Lalu kamu tidak lupa, sagi saya horat. Yang kedua, untuk kita pula, ayat ni bagi tahu apa? Ayat ni nak bagi tahu agama ni mesti mari daripada Allah, mesti mari daripada Nabi. Bila kita tanya pada diri sendiri, saya tahu tentang kewujudan Tuhan, saya tahu Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, saya tahu Tuhan ni maha suci dan berkuasa yang mencipta, macam mana saya nak menghampirkan diri pada Tuhan ni? Tengok apa yang Nabi bawa. Nabi bawa Quran, Nabi bawa sunnah. Maka sebab itu Nabi SAW kata apa?
taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu, hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dua benda ni. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan sunnah Rasul. Cukup. Kita akan selamat. Kita tidak akan binasa. Habis itu ustaz, ulama kita tak pakai ke? Ulama kita tak pakai kalau ulama tu tak berpegang dengan Quran dan sunnah. Kita pakai ulama apabila ulama itu berpegang dengan Quran dan sunnah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Nabi kata, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa maksud pewaris? Maksud pewaris ialah dia mewarisi ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab Nabi sebut di ujung tu, Nabi kata fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm. Kerana para anbiya itu tidak mewariskan kepada kita dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Sesiapa yang mewariskan kepada generasi berikut ilmu yang dia warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhadha bihadzin wafir. Dia telah mendapat satu habuan yang sangat-sangat beruntung. Jadi kita pakai ulama kerana mereka memakai Quran dan sunnah. Tapi kalau mereka tak pakai Quran dan sunnah, mereka mengaku diri mereka ulama, kita tak pakailah. Kerana Allah Ta'ala, dia suruh kita bertasbih, dia bagi tahu kita bahawasanya dia mencipta, dia bagi tahu kita dia memberikan hidayah, dia memberikan segala apa yang ada dalam dunia, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan dan sebagainya, untuk binatang kita makan, untuk kita mendapatkan daging daripada haiwan tersebut, untuk kita beribadat dan beragama daripada apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad itu boleh membacakan kepada kita wahyu-wahyu daripada Allah. Itu pertama. Yang kedua, Allah Taala kata apa? Sanuqri'uka fala tansa. Kami menjadikan kamu boleh membaca wahai Muhammad lalu kamu tidak lupa. Lalu kamu tidak lupa. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah tafsiran yang kedua. Tadabbur yang kedua yang kita boleh ambil, faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada ayat ni adalah Allah memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni buta huruf, Allah Taala berikan satu kelegaan kepada Nabi. Apa dia? Nabi jangan susah hati. Kenapa jangan susah hati? Jangan susah hati sebab kamu akan dijadikan boleh mengingati ayat-ayat Al-Quran. Kamu boleh baca ayat Quran tu dengan betul, kamu boleh ingat ayat Quran tu dengan betul setelah Jibril alaihi salam beredar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, dia bercerita kepada kita. Dia kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzihi shiddah, minat tanzili shiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada peringkat awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada peringkat awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila berlaku saja penurunan wahyu kepada Nabi, Nabi akan rasa berat. Nabi akan rasa sukar. Sebab apa sukar? Kerana ayat Quran ni berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan campakkan kepada kamu wahai Muhammad satu kata-kata yang berat. Okey. Wa kana mimma yuharriku syafatayhi, kata Ibn Abbas. Nabi ni suka menggerakkan bibir dia. Ibn Abbas kata, di peringkat awal penurunan wahyu, Nabi suka menggerakkan mulut dia. Sehingga
Allah Ta'ala menurunkan ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan gerakkan lidah kamu untuk kamu segera boleh membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kerana ke atas kamilah yang akan menjadikan Quran itu terkumpul, dan kamilah juga yang akan menjadikan kamu boleh membaca. Nabi kata yang dimaksud terkumpul itu terkumpul di dada kamu, wahai Muhammad. Sebab Nabi ni dia risau kalau Jibril beredar, dia belum sempat boleh hafal ayat Quran tu pada peringkat awal. Dia risau bila Jibril baca ayat Quran, bila Jibril beredar, dia tak ingat. Maka sebab tu sebelum Jibril habis baca satu ayat, dia dah ikut dah, dia dah follow dah. Nabi follow. Maka Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu jangan menggerakkan lidah kamu untuk kamu segera boleh membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang menjadikan Quran itu terkumpul di dalam dada kamu. Kamu boleh hafal. Ya? Dan kamu boleh membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila kami selesai membacakannya kepada kamu, maka kamu ikutlah bacaan itu. Maksudnya, dengar betul-betul Jibril baca, diam, jangan ikut lagi sehingga selesai baru baca. Summa inna alaina bayana. Kemudian ke atas kamilah penjelasan. Maksud kamilah yang akan menjadikan kamu boleh membaca. Sesungguhnya kamilah yang akan menjadikan Quran itu jelas di atas lidah kamu, dan kamu boleh menjelaskannya kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ni nak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni Allah Taala boleh jadikan dia membaca Quran walaupun dia buta huruf. Dan Allah Taala pesan dekat Nabi, jangan susah hati, kami akan jadikan kamu boleh membaca Quran ni supaya kamu tak lupa. Fala tansa, maka kamu tidak lupa. Kebanyakan ulama tafsir kata la dekat sini fala tansa, la dekat sini la nafi, supaya kamu tidak menafikan, tidak lupa. Maksud Nabi SAW tak lupalah Quran, kerana Allah Ta'ala jadikan Quran tu terkumpul di dada Nabi. Kan? Okay? Ada juga yang kata la tu bukan la nafi, tapi la nahi. Apa maksud la nahi? La yang berbentuk jangan. Maksud, sanuqri'uka, kami jadikan kamu boleh membaca Quran, maka jangan kamu lupakan Quran. Jangan, wahai Muhammad, kamu lupakan Quran ni. Kena ingat, kena hafal betul-betul. Maka sebab itu, ulama ni ada berbagai huraian. Ya? Berbagai huraian dengan ayat yang selepasnya. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maksudnya, bila kita baca ayat ni secara keseluruhan, kami jadikan kamu, wahai Muhammad, boleh membaca Al-Quran, lalu kamu tidak melupakan Quran, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya, adakah ayat Quran yang Nabi lupa? Yang ni timbul pelbagai tafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan, maksud ayat ni, kami boleh menjadikan kamu ni membaca Quran itu, wahai Muhammad. Kami berkuasa, kami mampu. Lalu kamu tidak lupa, kecuali apa yang kami kehendaki. Kalau kami nak jadikan kamu lupa, wahai Muhammad, kami boleh jadikan. Tapi kami tak mau kau lupakan Quran, maka kami jadikan kamu boleh membacanya dan tidak melupakan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran pertama maksudnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah ni, ya, maksudnya kecuali itu maksudnya bukan Allah Ta'ala nak bagi Nabi lupa sebahagian Quran. Tak. Maksudnya kalau Allah nak, Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi lupa. Tapi Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala tak nak jadikan. Ada yang kata, sebahagian ulama tafsir, dia kata Allah tidak menjadikan Nabi lupa Quran. Habis itu yang kata illa masya Allah tu, illa masya Allah tu disebut kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Disebut itu bukan nak bagi tahu Tuhan melupakan Nabi
sebahagian daripada ayat Quran, tidak. Tetapi sekadar nak bertabaruk, sekadar nak mengambil berkat dengan nama Allah. Kan? Jadi itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, ada yang kata ayat ini supaya Nabi SAW berterusan berusaha untuk menjaga dan memelihara Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bila Allah Ta'ala kata, kami akan menjadikan kamu, wahai Muhammad, boleh membaca Quran, lalu kamu tidak melupakannya, kecuali jika Allah Ta'ala kehendaki. Ia menjadi satu ayat yang berbentuk peringatan kepada Nabi. Maksudnya Allah Ta'ala akan lupakan kamu kalau Allah Ta'ala nak. Kamu kena jaga betul-betul supaya kamu tak lupa Quran. Kerana nanti kalau kamu tak jaga, akan lupa dengan izin Allah. Ada juga yang kata gitulah. Ini tafsiran yang ada. Ya. Tafsiran yang pertama ni, mereka maksudkan ialah bukan Allah Ta'ala nak lupakan Nabi kepada ayat Quran, tetapi mereka maksudkan ialah Nabi takkan lupa Quran kalau Allah Ta'ala ingin, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi lupa. Tapi Allah Ta'ala tak inginkan. Dah tu sebut kecuali dengan kehendak Allah tu, kecuali dengan kehendak Allah tu ada 3 tafsiran lain. Untuk tafsiran yang pertama ni ada 3 cabang lain. Tafsiran yang pertama kata sekadar untuk mengambil berkat. Allah Ta'ala memang tak nak lupakan Nabi terhadap Quran, tapi bila disebut illa masya Allah, kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, untuk mengambil berkat dengan nama Tuhan. Sebab Tuhan ni memang berkuasa. Yang kedua, maksudnya ialah kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh jadikan, tapi Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala berkuasa, tapi Allah Ta'ala tak nak lupakan Nabi terhadap Quran. Itu yang tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, ada yang kata supaya Nabi itu sendiri mengambil penting hafalan ayat Quran yang dia telah ingat, kerana dia tak tahu mana satu ayat yang Allah Ta'ala lupakan, yang Allah Ta'ala akan lupakan dia, lalu dia akan bersungguh-sungguh dalam menghafal setiap ayat Quran yang turun pada dia. Itu tafsiran yang ketiga. Cabang yang ketiga untuk tafsir yang pertama. Tafsiran yang kedua, mereka kata ayat ni illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Maksudnya Nabi SAW akan dilupakan dengan sebahagian ayat Quran jika Allah Ta'ala kehendaki. Tafsiran kedua kata yang ni berkaitan dengan ayat-ayat yang dimansuhkan. Kerana memang ada ayat-ayat Quran yang telah pun dimansuhkan, tilawahnya pun dah tak ada. Ayat tu memang telah ditiadakan di dalam Al-Quran. Yang ni perbahasan dia panjang lah. Cuma ya, majoriti ulama mereka kata illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Kamu tidak akan lupa ayat Quran kecuali dengan kehendak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya memang ada kemungkinan Nabi SAW ni akan lupa ayat Quran, tetapi lupanya Nabi itu bukan lupa untuk menyampaikan, tetapi lupa setelah Nabi menyampaikan. Nabi lupa berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yang mana satu hari Nabi SAW berjalan, Nabi dengar satu orang sahabat baca ayat Quran. Nabi kata, bagus lelaki ni, kerana dia telah mengingatkan aku ayat Quran yang sebelum ni aku dah sampaikan ayat ni, dia pun baca, dia ingat, tapi aku telah dilupakan sekejap. Aku telah dilupakan sekejap, kata Nabi SAW. Jadi, tapi jangan salah anggap pula. Jangan maksudnya, nak kata, Quran kita sekarang ni mungkin Nabi ada lupa, ada 2-3 ayat yang Nabi lupa, Nabi tak masukkan. Tidak. Nabi maksum ketika menyampaikan syariat pada kita. Nabi ketika mana menyampaikan syariat, Nabi tak silap. Tapi ada tak kemungkinan kebarangkalian Nabi lupa? Ada. Setelah Nabi menyampaikan. Tapi tak kekal. Akan diingatkan oleh Allah. Akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pelbagai cara supaya Nabi SAW ingat balik. Kenapa? Nak membuktikan basyariyatul Rasul. Keinsanan Nabi. Nabi SAW dalam satu hadis pernah terlupa dalam salat, bilangan rakaat. Sehingga ditegur oleh para sahabat yang bernama Zulyadain. Zulyadain kata, ya Rasulullah, aqsiratis salah. Wahai Rasulullah, adakah salat telah diqasarkan? Adakah salat telah diringkaskan?
Nabi salat 4 rakaat, sepatutnya dia pergi salat 2. Lepas tu pergi salam. Nabi lupa. Maka Nabi SAW bila ditegur tu, Nabi betulkan balik salat dia. Nabi sujud sahwi. Kemudian Nabi kata, innama ana bashar ansa kama tansau. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Aku juga lupa seperti mana kamu terlupa. Fa idza nasitu fadhakkiruni atau kama qala. Apabila aku telah terlupa, ingatkan aku. Ingatkan aku. Bahkan bila Nabi SAW lupa ni sebenarnya rahmatlah untuk kita juga. Sebab kita kan lupa. Maka bila Nabi lupa, Nabi buat satu ibadat untuk khas untuk orang lupa, adanya sujud sahwi dan sebagainya. Maka bila kita lupa, kita boleh follow cara Nabi. Ketika Nabi SAW lupa, Nabi buat apa, kita ikut, kita follow. Maka sebab tu ada sujud sahwi tu. Ya, baik. Itu tafsiran yang ketiga. Inilah tafsiran kebanyakan ulama, iaitu Nabi SAW dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla boleh membaca Al-Quran, lalu Nabi tidak lupa kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki Nabi lupa. Setelah menyampaikan ayat Quran, tapi lupanya Nabi SAW itu tidak berterusan, Allah Ta'ala akan ingatkan semula Nabi SAW dengan pelbagai cara. Lupanya Nabi SAW tu nak bagi tahu pada kita sifat keinsanan Nabi. Apa yang pentingnya sifat keinsanan Nabi ini? Pentingnya supaya kita percaya yang Nabi SAW ni manusia biasa. Cuma dia maksum bila menyampaikan agama. Supaya kita tidak mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Kerana ghulu, sifat melampau dalam agama ni bahaya. Benda inilah yang menjadikan golongan Kristian kufur kepada Allah dengan menjadikan Isa tu anak Tuhan. Mereka menjadi kufur bukan sebab mereka bencikan agama. Golongan-golongan Nasrani, mereka menjadi kafir di sisi kita. Di sisi orang Islam, mereka ni kafir. Sebab apa? Bukan sebab mereka benci agama. Mereka kafir kerana cinta. Mereka kafir tu kerana cinta kepada tokoh agama berlebihan. Al-ghulu fi mahabbat al-nabi. Ghulu dalam cinta kepada Nabi. Ghulu ni maksud melampau. Sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu tuntutan. Sayang kepada Nabi merupakan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku menjadi orang yang dia cinta, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cinta berbanding sesiapa saja yang berada di atas muka dunia ni, kata Nabi. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ayahnya, termasuk ibunya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Bila disebut benda ni, bila Nabi SAW sebut benda ni, apa kata Umar? Umar kata, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa ala nafsi. Engkau sekarang ni wahai Rasulullah menjadi manusia yang paling aku cinta berbanding semua yang ada dalam dunia ni kecuali diri aku. Diri aku sayang lebih. Nabi kata, wa ala nafsika ya Umar. Kamu kena sayang aku lebih walaupun ke atas diri kamu sendiri wahai Umar. Maka Umar kata, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' hatta ala nafsi. Ya Rasulullah, sekarang ni engkau telah menjadi manusia yang aku cinta lebih walaupun ke atas diri aku sendiri, aku cinta kau lagi ya Rasulullah. Nabi SAW kata apa? Al-an, Nabi kata, sekarang wahai Umar. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya cinta kepada Nabi ni satu tuntutan. Al-Imamul Khattabi mengatakan cinta kepada Nabi ni dia kena paksa.
paksa diri sayang kat Nabi. Cinta ni boleh paksa-paksa ke ustaz? Asalnya cinta tak boleh paksa. Sayang mana boleh paksa? Sayang kat manusia kan dia datang naturally. Tapi cinta pada Nabi ni kalau datang naturally, okey, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau tak, kena paksa. Kata Al-Imamul Khattabi, seperti mana orang yang sakit dipaksa untuk cintakan ubat. Walaupun ubat tu baik, walaupun ubat tu tak sedap, dia dipaksa untuk sayang ubat dia. Tuan-tuan pergi tanya orang yang kecil manis, darah tinggi, duk bawa ubat di mana pun. Saya tahu ayah saya kecil manis. Pagi-pagi dia akan telan dulu ubat kecil manis dia. Pergi mana pun dia akan bawa ubat kecil manis dia. Ubat darah tinggi dia bawa. Tapi kalau tanya, sedap ke? Tak sedap. Tapi sayang, boleh buang ubat ni? Dia akan kata tak boleh lah nak makan. Tiap pagi nak makan. Sebab kehidupan dia bergantung pada ubat tu. Dari sudut Allah Ta'ala jadikan ubat tu memberikan dia keselesaan dengan izin Allah lah. Bukan kita percaya ubat tu penyebab tanpa izin Allah. Ubat tu jadi sebab dengan izin Allah. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan Nabi ni penyebab bukan untuk kesihatan dunia, tetapi kesihatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Maka sebab tu kena sayang Nabi lebih daripada segala-galanya. Kalau bertembung di antara kepentingan agama dengan kepentingan keluarga, kena dahulukan kepentingan agama. Kerana Nabi lebih utama. Sebab itu kita melihat para sahabat sanggup tinggalkan keluarga hanya semata-mata kerana nak mengikut Nabi SAW. Sebab itu kita melihat ada di kalangan sahabat yang meninggalkan anak hanya semata-mata kerana nak ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab dia sayang Nabi lebih. Ini yang berlaku pada Abu Bakar. Abu Bakar tinggalkan anak dia, ikut Nabi SAW pergi hijrah kerana sayang Nabi lebih. Sayang Nabi lebih pada diri sendiri pun, kalau bertembung antara kepentingan agama dengan kepentingan diri, nak dahulukan yang mana? Nak dahulukan yang mana? Dahulukan kepentingan agama lah. Benda ni bukan senang, saya tahu bukan senang. Tapi kena cakap. Saya kena cakap, tanggungjawab. Tapi bila kita berhadapan dengan benda ni, maka kita nilailah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu benda yang kita kena terima hakikat. Cinta pada Nabi adalah satu kewajiban. Tapi cinta kepada Nabi ni jangan sampai kepada hulu. Jangan sampai kepada melampau. Jangan lebih pada had. Apa maksud jangan lebih pada had? Jangan lebih pada had sehingga mengangkat martabat Nabi lebih daripada martabat kenabian. Kita sayang kat Nabi, betul. Kita cinta kat Nabi, betul. Tapi jangan kata Nabi anak Tuhan, jangan. Inilah yang menjadikan golongan Nasrani itu menjadi kafir. Bukan sebab dia orang benci pada agama pun, tak. Dia orang tak benci pada agama. Orang Nasrani tak benci agama, mereka pegang pada agama. Tapi mereka syirik ataupun mereka kufur, kafir kerana menjadikan Isa yang mereka cinta itu sebagai anak Tuhan. Tak padan menjadi Nabi, jadi anak Tuhan tu kan. Okey? Maka yang tu kita kena percaya. Ya? Baik. So nak membuktikan sifat keinsanan Nabi, Allah Azza wa Jalla mengekalkan sifat keinsanan Nabi. Sifat insan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kekal. So kita tahulah, okey, Nabi ni manusia. Ada waktu Nabi sakit. Ada waktu Nabi makan, ada waktu Nabi tidur. Okey. Itu yang disebut. Kita tengok apa kata Buya Hamka. Dia kata, sanuqri'uka fala tansa. Dia kata, sanuqri'uka, akan kami jadikan engkau membaca. Artinya diutus Allah malaikat Jibril. Selain daripada membawakan wahyu, ditugaskan lagi kepadanya mengajarkan membacanya kepada Nabi Muhammad SAW. So, Buya Hamka kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Buya Hamka kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril ni
membaca. Jibril bukan hanya ditugaskan oleh Allah untuk membawa Quran, tetapi juga untuk mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa. Ya, dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang mengajar yang sebenar-benarnya lah Allah yang menjadikan Jibril itu mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya, artinya bahawa setelah diajarkan itu lekatlah selalu dalam ingatan baginda, sehingga baginda tidak lupa lagi mana-mana ayat yang telah turun itu. Az-Zamakhsyari, seorang ulama bermazhab Mu'tazilah yang ada kitab tafsir Al-Kasyaf, dia kata Az-Zamakhsyari menulis dalam tafsirnya, inilah satu berita gembira dari Allah kepada Rasulnya yang menunjukkan mukjizat yang tinggi. Kerana seorang yang buta huruf boleh membawa Quran yang begitu hebat. Ya. Datang Jibril membacakan kepadanya sampai dia ingat betul, dan membacanya pula sedang dia adalah ummi, yakni tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Dia pun hafal dan tidak lagi lupa. Seorang buta huruf tak boleh baca, tapi dia boleh hafal. Dia boleh baca dan dia boleh hafal. Jibril bagi tahu pada dia. Jibril mengajarkan dia dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, so kita ada 3 tafsiran lah. Ada yang kata memang Allah Ta'ala bagi kat Nabi lupa, tapi akan diingatkan semula, bukan lupa terus. Yang kedua, bermaksud Allah memang tak jadikan Nabi lupa. Kalau walaupun Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi lupa, ada yang kata la tansa fala tansa tu, jangan kamu lupa. Jangan lupa, maksudnya kami dah jadikan kamu boleh membaca, tapi kamu jangan lupa. Cuma yang dimaksudkan tafsiran yang dipakai oleh Hamka dalam kitab ni, dia kata apa? Illa masya-Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ya. Artinya bahawa dengan kehendak Allah juga tidaklah mustahil kalau kadang-kadang ada yang terlupa baginya. So Hamka dia ambil pendapat majoriti mufassirin, majoriti ulama-ulama tafsir. Dan kelupaan yang kadang-kadang itu sebab baginda manusia. Mesti ada padanya. Yang tidak pernah lupa sama sekali hanyalah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tidak lain aku ini hanyalah manusia seperti kamu juga. Aku pun lupa sebagaimana kamu lupa. Maka bila mana aku kelupaan, peringatilah aku. Hadis yang saya baca tadi. Innama ana bashar ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni atau kama qala. Aku ni manusia macam kamu. Aku lupa seperti mana kamu juga lupa. Dan apabila aku terlupa betul, peringatkan aku. Disebut di pangkal ayat ini kecuali apa yang dikehendaki Allah, untuk menjelaskan bahawa meskipun pada umumnya tidaklah ayat-ayat itu akan terlupa oleh baginda, namun ingatan baginda tidak jugalah sebagai ingatan Allah. Nak bezakan di antara Nabi dengan Allah, yang betul-betul tak lupa langsung ni Allah. Itu sifat Allah. Manusia ni kok mana pun dia akan lupa. Okey. Tetapi kalau telah diingatkan yang lupa sedikit itu, baginda ingat kembali semuanya dan baginda teruskan lagi membacanya, dan itu bukanlah satu yang lain. Kemudian Allah Ta'ala kata, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia mengetahui yang nyata. Betul. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Kita tengok tafsiran Hamka dulu. Artinya sesungguhnya hanya dia saja, yakni Allah, yang serba tahu. Dia tahu barang yang nyata, dia ingat semuanya, sebab dia yang empunya, dia yang menguasai. Dan yang tersembunyi dari penglihatan mata, baik kerana terlindung oleh sesuatu atau tidak akan dapat dilihat buat selama-lamanya oleh kita manusia. Meskipun dia barang yang sedekat-dekatnya kepada kita, umpama otak benak kita sendiri, mata dan jantung kita sendiri, atau punggung kita, namun bagi Allah semuanya itu diketahuinya. Tentu saja Rasul yang mana pun, Nabi yang mana pun tidak mencapai martabat Tuhan, sebab mereka semuanya adalah hamba Tuhan, bukan bersekutu dengan Tuhan. Ini tafsiran Hamka. Dia kata
Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Apa yang nampak dilihat di mata kita Allah Ta'ala tahu, apa yang tersembunyi daripada penglihatan kita pun Allah tahu. Tidak ada yang terlindung, tidak ada yang tersembunyi pada Allah. Ini tafsiran hangka, diambil umum lah. Tapi sebahagian ulama tafsir dia ada tafsiran yang berbeza. Ada dua tafsiran yang lain. Iaitu ada sebagian ulama tafsir, tuan tengok dalam kitab Tafsirul Kabir ataupun Tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Fakhr Razi, dia kata ada tafsiran yang berbeza. Ada dua lagi tafsiran lain. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan ayat ni, ada sebagian ulama tafsir menukilkan, dia kata Allah mengetahui bacaan kuat kamu di dalam bacaan, bukan dalam solat, di dalam bacaan Quran, ketika kamu baca bersama dengan Jibril tu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bila kamu baca dengan Jibril kuat-kuat, Jibril baca kuat, kamu baca kuat, Allah Ta'ala tahu yang tu. Dan Allah Ta'ala juga tahu apa yang tersembunyi dalam jiwa kamu, wahai Muhammad. Yang mana dalam jiwa kamu takut kamu akan terlupa ayat Quran. Allah Ta'ala juga tahu. Maksud kalau ikut tafsiran ni, ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum. Yang ni Allah Ta'ala tahu apa yang kamu zahirkan daripada bacaan Quran bersama Jibril. Allah Ta'ala juga tahu apa yang dalam jiwa kamu yang kamu sembunyikan daripada ketakutan kamu, yang kamu akan terlupa ayat Quran. Allah Ta'ala tahu semuanya. Ada juga yang kata tafsiran yang kedua, Allah Ta'ala tahu apa yang nyata, Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala nasahkan ketika mana ingin memberikan kemaslahatan kepada manusia. Jadi ini tafsiran-tafsiran yang ada dalam kitab tafsir sekadar yang saya baca. Cuma ia tidak menafikan tafsiran hamka. Kerana tafsiran ini bagi saya lebih kepada tafsir tanawu' ataupun ikhtilafut tanawu' fi tafsir. Perbezaan dari sudut tanawu', bukan tabat. Dia bukan bercanggah-canggah, tapi kita boleh kata semua ini ada kemungkinan dia boleh jalan serentak. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Kerana semuanya terkandung di dalam ayat Allah Azza wa Jalla yang agung ini. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi, wa nuyassiruka lil yusra. Allah Ta'ala kata apa? Dan kami akan mudahkan engkau kepada jalan yang mudah. Apa dia? Jalan yang mudah tu, kami akan mudahkan bagi kamu, wahai Muhammad, kepada sesuatu yang mudah. Yakni kami memberikan hidayah kepada kamu melalui jalan yang mudah. Hidayah itu tidak sukar. Jibril turun kepada kamu, memberitahu kamu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak perlu untuk bunuh diri nak tahu kebenaran, tak perlu. Hanya baca Quran, kamu dapati Al-Quran akan memberikan kamu hidayah. Dan Allah memberikan sesuatu yang mudah kepada kamu, wahai Muhammad. Apa dia? Allah memberikan syariat yang mudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutuskan dengan satu syariat yang hanif, syariat yang tidak syirik, syariat yang bersih, berada di atas tauhid, dan syariat yang mudah. Apa itu syariat yang mudah? Syariat yang ringan. Apa itu syariat yang ringan? Syariat yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Sebab itu orang ulama buat kaedah. Apa kaedah dia kata? Taklif bima la yutaq, taklif bima la yutaqu muhal. Memberikan hukum dengan sesuatu yang manusia tak mampu, itu mustahil. Sebenarnya bila sukar saja sesuatu keadaan, akan datangnya rukhsah. Allah Ta'ala suruh kita puasa bulan Ramadan, tapi bila sakit boleh berbuka dan ganti waktu lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita salat dengan rakaat yang tertentu, tapi bila kita musafir, kita boleh untuk qasar. Diberikan rukhsah. Kemudian disediakan ruang untuk manusia yang jahat ni bertaubat dengan taubat yang sangat mudah. Dan juga
Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk umat ini masuk ke dalam syurga. Dengan cara apa? Yang pertama, mana-mana ibadat, amal saleh yang dilakukan oleh manusia yang bernama orang yang beriman akan digandakan pahala. Paling kurang 10 pahala. Mungkin lebih lagi. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Satu pahala akan diganda 10 ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi, berdasarkan kepada kualiti ibadat itu dilakukan, berdasarkan kepada waktu ibadat itu dilakukan. Dan di antara rahmat Allah kepada manusia, Allah Ta'ala menjadikan sebahagian waktu dan tempat memberikan pahala berbanding sebahagian yang lain. Umpamanya salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi memberikan pahala yang berganda-ganda. Salat di Masjid Baitul Maqdis juga memberikan pahala yang berganda berbanding tempat lain. Umpamanya, ya, melakukan ibadat yang wajib pahalanya lebih banyak daripada pahala ibadat yang sunat. Begitu juga salat di masjid afdal daripada salat di rumah. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat bersendirian. Pahala-pahala yang pelbagai ini, berganda-ganda ini, Allah Ta'ala sediakan untuk memudahkan hamba-Nya masuk ke dalam syurga-Nya. Dan dengan ibadat yang sama, Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa. Dahlah pahala berganda-ganda. Dosa-dosa kecil yang ada, Allah Ta'ala akan gugurkan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Nabi kata, "Ara'aitum law kana 'ala babi ahadikum nahrun jarrun ghamrun yaghtasilu minhu khamsa marrat fahal yabqa min daranihi syai'?" Qulna la ya Rasulullah. Qala wa kadzalika mathalus salawatil khams. Atau kama qala. Yang bermaksud, Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pandangan kamu kalau di depan pintu sahabat kamu ni ada sungai yang deras mengalir dan dia mandi di situ 5 kali sehari? Adakah kamu menyangka akan lekat kotoran di badan dia? Para sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Nabi kata, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Menyucikan dosa. Dosa-dosa kecil lah, dosa besar perlu taubat. Begitu juga dalam hadis Amr bin Abasah, dia menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak ada seorang mukmin pun, ma min rajulin minkum yuqarribu wudu'ahu, tidak ada seorang lelaki pun, tidak ada seorang individu pun di kalangan kamu yang mendekati tempat wuduknya lalu dia membasuh mukanya, melainkan air di mukanya itu melainkan dosa di mukanya itu akan gugur bersama dengan air yang turun daripada hujung janggutnya. Bila dia basuh tangan pun, air akan dosa tangannya akan gugur, dosa-dosa kecil itu akan gugur ikut air yang mengalir daripada hujung jari jemarinya. Bila dia sapu kepala pun gugur dosa kepalanya. Bila dia basuh kaki pun akan gugur dosa-dosa kecil yang berada di kakinya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini merupakan perkara rahmat yang Allah Taala sebut, wa nuyassiruka lil yusra. Kami memudahkan kamu untuk sesuatu yang mudah. Hamka kata apa? Hamka kata, artinya jalan yang akan engkau tempuh ini tidak sukar dan agama ini pun tidaklah sukar. Agama kita ni, syariat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad ni, rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Bukan rahmat hanya untuk orang Islam saja, tak. Rahmat untuk sekalian alam dengan makna bila Islam turun, dia memberi hak kepada mereka yang berhak. Bukan bila Islam turun, dia pergi suruh bunuh semua manusia. Tak. Islam memberikan keadilan. Islam memberikan kestabilan. Dakwah Islam bukan dakwah yang keras. Dakwah Islam memberikan faham kepada manusia. Nabi SAW, apabila sampai ke kota Madinah, di sana ada Yahudi. Nabi tak berperang dengan mereka. Bahkan Nabi mengambil perjanjian daripada mereka untuk sama-sama pertahankan negara. Dan jika mereka itu setia dengan perjanjian dan mereka tiba-tiba diserang oleh mana-mana musuh, orang Islam akan pertahankan. Ni
yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu syariat yang mudah, satu syariat yang rahmat. Bukan hanya untuk orang Islam, untuk seluruh alam. Untuk orang Islam, Nabi SAW sebagai rahmat. Syariat Nabi syariat yang rahmat. Untuk orang bukan Islam, diberi perlindungan kepada orang bukan Islam dalam kerajaan Islam. Dalam kerajaan Islam, orang bukan Islam diberikan hak. Haram untuk ditumpahkan darah mereka. Islam memerintah Andalus seratusan tahun, sekitar 800 tahun tak silap saya. Tidak ada orang Kristian yang dibunuh kerana dia beragama Kristian, tak ada. Tapi bila mana mereka menguasai semula Andalus, mereka ambil semula Spain, mereka bunuh orang Islam. Mereka bunuh orang Islam, paksa orang Islam untuk makan babi. Tuan-tuan, ini satu benda yang ada dalam sejarah. Keganasan berlaku. Pembunuhan beramai-ramai berlaku. Bahkan dalam dunia ni, mana-mana bangsa, mana-mana etnik yang dibunuh beramai-ramai, pastinya pelakunya bukan orang Islam. Tapi biasa yang kita dengar, yang menjadi mangsanya orang Islam. Di Palestin, di Myanmar, orang Islam yang menjadi mangsa. Orang bukan Islam boleh duduk dalam kampung orang Islam tanpa diapa-apakan. Kerana syariat Islam mengharamkan kita mengapa-apakan, menumpahkan darah orang kafir yang berdamai dengan orang Islam. Rahmatan lil alamin. Dan syariat Islam memberikan rahmat bukan hanya kepada manusia, kepada haiwan. Haram. Nabi SAW mengharamkan kita menyiksa haiwan. Tuan-tuan, Nabi SAW larang kita merosakkan alam. Tapi banjir baru ni betul-betul menyedihkan kita melihat bagaimana alam dirosakkan oleh orang Islam. Kan? Buang sampah merata sampai kena banjir kilat. Potong balak tanpa melihat kepada kestabilan alam, maka dirosakkan sehingga orang terpaksa menanggung akibat. Sepatutnya negara Islam tak boleh ada kerosakan alam, kerana Allah Azza wa Jal suruh kita jaga alam, protect alam. Maka sebab itu Hamka kata, perintah yang terkandung di dalamnya tidaklah akan berat dipikul oleh umat manusia asal mereka percaya, yakni iman. Meskipun akan ada rintangan, namun rintangan itu kelak akan menambah yakinnya engkau akan kebenaran yang engkau bawa itu. Maka segala perintah yang diperintahkan Tuhan mudah dikerjakan. Sebab tidak ada perintah Allah yang tidak dapat dipikul oleh manusia. Tidak kuat sembahyang berdiri kerana sakit, boleh dikerjakan dengan duduk. Nampak? Tak larat untuk diri, duduk. Tidak kuat duduk, boleh dikerjakan dengan tidur. Ya, baik. Tidak ada air wudu, boleh diganti dengan tayamum. Demikian juga perintah-perintah yang lain. Bahkan naik haji hanya sekali saja yang wajib bagi barang siapa yang sanggup ke sana dengan perongkosan dan kesihatan. Perongkos ni ongkos lah. Belum lengkap kesanggupan itu, belum wajib ke Mekah. Demikian juga larangan. Segala yang berbahaya bagi diri, bagi agama, bagi keturunan, bagi harta benda dan bagi keamanan bersama dilarang oleh Tuhan. Agar hidupmu peribadi atau hidupmu dalam masyarakat tetap dalam perseimbangan yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, agama ini agama yang mudah, agama yang mampu dibuat, agama yang mudah untuk dipikul. Maka Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah. Setelah Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia, bagi Quran, bagi sunnah, bagi agama yang mudah, seru manusia kepada kebenaran. Ajak manusia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana mereka tu asalnya beriman dan bertauhid, tetapi mereka dipesongkan oleh syaitan. Ajak mereka balik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan tadabbur kita ini dapatlah sedikit sebanyak memberikan kita
keimanan, semangat yang baru untuk terus beribadat kepada Allah, untuk menjadi orang yang saleh insya-Allah. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komen, banyak. Banyak soalan ni. Saya ambil mana yang saya larat je lah ya. Baik. Bismillah, Ustaz Abu Muaz. Apa beza tadabbur dan tafsir? Apa itu tafsir dan apa itu tadabbur? Bagaimana nak tadabbur dengan betul? Cukup ke sekadar baca terjemahan? Okey. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi bila nak faham ayat Quran, mesti mahir bahasa Arab. Apa beza tadabbur dengan tafsir? Tafsir ini kita singkap makna-makna yang terkandung dalam ayat Quran. Tadabbur ini pula interaksi jiwa kita dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tadabbur ini reaction kita, bagaimana kita berinteraksi, jiwa kita mengambil manfaat, mengambil nasihat supaya kita dapat manfaat daripada tafsir-tafsir. So, tafsir ni singkap makna-makna yang ada. Tadabbur ni mengambil manfaat daripada makna-makna tu untuk diri. So, tadabbur dengan tafsir ni jalan seiringan. Ya. Ustaz, kenapa wahyu disampaikan dengan cara yang menakutkan sampai nak sesak nafas? Kenapa Jibril tak guna cara yang sebaliknya? Ini bagus. Tadi saya baca hadis. Hadis tu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jibril memang betul-betul peluk Nabi sehingga Nabi penat. Dan Nabi ketakutan. Kenapa? Para ulama bahas. Antaranya Al-Imam Al-Khattabi, dia kata kenapa Jibril peluk Nabi sampai Nabi kepenatan? Yang pertama kata Khattabi, supaya Nabi SAW menumpukan perhatian. Supaya Nabi tidak memikirkan benda lain. Kerana yang nak disampaikan kepada Nabi itu wahyu yang penting. So supaya dia fokus. Kekal fokus. Mana-mana cikgu pun, saya pensyarah, gurulah juga. Isteri saya cikgu. Kami belajar ilmu pedagogi. Mungkin dalam ni pun ada cikgu. Ramai malam ni, masya-Allah. Tadi apa? Datin Lia kata tak ramai yang masuk, tapi alhamdulillah malam ni saya ingat tak ramai, sebab malam ni saya ingat cuti sekolah hujung minggu, mungkin tuan-tuan tak ramai yang hadir, tapi alhamdulillah ramai juga yang hadir. Saya pun seronok juga tuan-tuan ramai hadir. Cuma saya nak bagi tahu, mana-mana cikgu pun dia akan belajar ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi, seorang guru tidak berjaya untuk mengajar melainkan setelah anak murid dia memberikan sepenuh perhatian kepada dia. Sebab tu dalam ilmu pedagogi ni dia ada yang dipanggil sebagai set induksi. Set induksi ni adalah satu benda mukaddimah pembelajaran untuk menarik perhatian murid supaya fokus kepada apa yang mereka nak belajar pada hari itu. So Jibril ni dia datang kat Nabi SAW, dia bawa tu set induksi tu. Set induksi tu nak tarik perhatian Nabi, nak grab attention supaya Nabi berfikir, apa ni? Siapa pula yang peluk aku ni? Supaya Nabi berfikir. Nabi orang kata apa? Fokus kepada apa yang dia sedang berhadapan dengannya, iaitu Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Jibril tak datang bagi tahu je, Muhammad, aku Jibril, aku ni malaikat. Allah Taala lantik kau jadi nabi. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Itu antara hikmahnya adalah supaya Nabi SAW ni bertanya-tanya. Lepas dia berjumpa dengan Waraqah, barulah dia tahu yang dia tu Nabi. So, Nabi sentiasa berfikir. Akhirnya Nabi SAW menunggu-nunggu, menjadi rindu. Itulah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Jibril datang kali pertama itu dengan memeluk Nabi SAW. Ustaz Abu Muaz, bagaimana kita nak paksa diri supaya cintakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW? Caranya adalah dengan kita memaksa diri kita untuk beribadat kepada Allah. Kerana dalam hadis Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, maftaratu ma taqarraba ilayya abdi ma taqarraba abdi bi syai'in ahabbu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Bukhari, kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang daripada ibadat yang aku lebih suka kalau hamba aku nak mendekatkan diri pada aku, melainkan dia buat apa yang aku fardukan ke atas dia. Dan apabila dia buat benda tu dan dia sentiasa melakukan perkara-perkara sunat, maka aku sayang kat dia, aku cinta pada dia. Ya, jadi buat benda wajib, banyakkan benda sunat, dan benda ni tidak akan terhasil melainkan setelah kita menuntut ilmu yang benar.
Maka cara nak mendapatkan ilmu yang benar melalui Quran dan Sunnah. Hadiri kuliah-kuliah ilmu, lazimi sahabat-sahabat yang saleh, hadiri majlis-majlis ilmu, majlis berkawan dengan orang saleh akan membuahkan hasil ibadat yang baik. Di situlah kita akan dapat mencapai cinta Allah dan cinta Rasul, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Prof tentang menziarah Tarim? Tarim ni adalah satu tempat di Yaman. Tidak ada apa-apa kelebihan untuk kita menziarah mana-mana tempat melainkan menziarah 3 tempat, iaitu Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Yang mana dalam hadis Nabi kata la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disediakan kembara, tidak disediakan perjalanan melainkan pada 3 masjid. Tapi saya pun pelik, dia jadi macam satu trend pula. Pergi Tarim tu macam ada, orang kata apa, ada fadilat khusus pula. Nak cuci dosa, takut-takut ada apa ni orang kata sangkaan itu. Jangan sampai ada sangkaan itulah. Dia tempat yang macam tempat-tempat lain. Bahkan kalau nak tanya saya, lebih baiklah pergi ke Mekah dan Madinah, buat umrah, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur dia, mengikut pendapat yang sahih. Kerana di sana tempat yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk kita melakukan umrah, dan juga tempat yang mulia, Haramain, haram ataupun Baitul Maqdis tak boleh masuk sekarang ni kan, kerana dia dijajah oleh Yahudi. Cuma 2 tempat ni lebih baik. Tapi kalau dia kata saya nak pergi ziarah ni bukan untuk apa saja, nak jalan-jalan, nak tengok bumi, okey. Tapi nak kata ada kelebihan, nak cuci diri kena pergi sana, ini bukan sesuatu yang ada dalam syariat Islam. Ya? Berpeganglah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu lebih selamat. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Rara, adakah Nabi SAW tak boleh membaca hingga ke akhir hayat? Yang pertama sekali, yang disepakati oleh pengkaji-pengkaji sirah adalah Nabi SAW tidak boleh membaca sebelum Nabi menerima wahyu. Itu sepakat. Tetapi adakah Nabi SAW kekal tidak boleh membaca walaupun setelah menerima wahyu? Yang ni ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama kata lepas Nabi terima wahyu, Nabi boleh baca. Sebab tu ada hadis Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia dapat satu pahala. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Tapi aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So nampak macam Nabi boleh baca. Itu satu pandangan. Tapi majoriti ulama kata Nabi kekal tidak boleh membaca sehingga ke akhir hayat, kerana yang tu hanya sekadar huruf, bukannya membaca. Kadang-kadang orang dia kenal huruf tapi dia tak boleh baca. Kan? Maka isu ni isu khilaf di kalangan para ulama. Tapi apa yang pasti, Nabi memang tak boleh baca sebelum menerima wahyu. Selepas terima wahyu, Nabi boleh baca ke tak boleh? Ulama berbeza pendapat. Saya cenderung kepada memang tak boleh lah. Kerana dalam perjanjian Hudaibiyah pun, Nabi tanya para sahabat mana tempat yang ditulis ni untuk dia padam. Sebab dia suruh Ali padam, Ali tak mau padam. Kan? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap sihat. Boleh tak kita tukar surah? Kalau surah yang dibaca semasa solat kita terlupa dan tak boleh continue. Boleh. Boleh tukar. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, betulkah solat sunat tasbih lebih afdal dilakukan berseorangan? Lain dengan solat sunat Aidilfitri sunat dilakukan berjemaah. Solat sunat tasbih itu sendiri pun ulama berbeza pendapat tentang kedudukannya. Kerana hadisnya itu adalah hadis yang tidak disepakati. Sebahagian mendhaifkan hadis itu lalu tak adalah solat tasbih, sebahagian mengatakan ada. Tetapi kalau ada, adakah dilakukan berjemaah ataupun tidak? Yang mengatakan ada, mereka mengatakan boleh berjemaah, tetapi solat-solat yang dilakukan bukan berjemaah ini, solat sunat ni, afdalnya dilakukan berseorangan, tetapi boleh dilakukan berjemaah sekali-sekala. Potong balak untuk biarkan rimau.
Oh, yang ni saya pun tak dapat nak fikirlah. Salam Dr. Waalaikumsalam. Bolehkah dilakukan kenduri arwah bila telah lama berlalu kematian, iaitu keluarga si mati tidak lagi susah? Jadi sebab larangan kenduri itu sudah tiada. Kalau kita memberi makan dan kita niatkan pahalanya tu kepada mak ayah kita yang dah meninggal dunia, lepas lama daripada kematian berlaku dan tidak ada kesusahan lagi, harta pun telah dibahagikan pusaka itu, tidak ada harta anak yatim di situ, maka tidaklah menjadi masalah. Tapi bacaan tahlil itu dengan susunan yang tertentu itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Just bagi makan macam biasa, lepas tu kata, ya Allah, pahala sedekah, pahala bagi makan ni aku hadiahkan kepada ibu dan ayah aku yang telah meninggal, tak ada masalah. Ada ustaz cakap Quran yang sekarang ni telah diubah suai dan masukkan baris tak sama dengan asal, dan dia kata ini bid'ah dalam ibadah. Hai, susah juga ustaz cakap macam ni. Mana yang diubah suainya? Quran itu lafaznya sama. Kita baca Quran macam mana Nabi SAW baca Quran, di mana yang ubah suainya? Yang ubah suainya itu pada mushaf. Ditambah itu kerana kita nak membaca. Baris-baris yang ada dalam Quran itu untuk kita baca seperti mana yang Nabi SAW baca, dan kita tidak pernah claim bacaan mushaf kita yang berbaris ini lebih baik daripada bacaan mushaf yang asal yang tidak berbaris itu. Beza tu. Bid'ah ni bila kita buat satu benda yang tidak ada di zaman Nabi, lepas tu kita claim ada fadilat. Siapa yang baca mushaf pada hari ini, dia tak pernah kata mushaf yang dia baca ada baris dan ada titik ni lebih baik daripada mushaf Nabi SAW. Tak ada. So, mana nak kata bid'ahnya? Tak, bid'ah itu masalah mursalah. Benda yang diperlukan sehingga orang boleh baca Quran. Kerana bacaan Quran ni disuruh oleh Nabi SAW. Tadabbur Quran ni Allah Ta'ala suruh. Macam mana nak tadabbur Quran? Bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, macam mana nak baca Quran bagi orang yang tak tahu bahasa Arab? Maka sebab itu diletakkan baris. Adakah baris itu telah menyebabkan kita baca Quran lain daripada apa yang Nabi baca dan Jibril baca? Tak, itulah bacaan yang Nabi baca. So, apa yang berubahnya? Tak ada berubah. Pada mushaf aja. Itu pun untuk membantu kita untuk membaca. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan, insya-Allah itu je lah kot yang saya boleh jawab. Terima kasih banyak atas soalan-soalan yang diberikan. Minta maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat jawab. Saya pun tak larat juga. Terima kasih banyak kepada Datin Alia Hajah Hidi yang menganjurkan kuliah tafakuh ini. Terima kasih yang hadir. Ramai malam ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya berundur diri dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.